So dekat sini tidak timbul persoalan sebenarnya sama ada hakim ataupun mahkamah rayuan ataupun peguam negara itu mendapat arahan ataupun ada campur tangan daripada kerajaan. Ini peguam Najib. Sepatutnya kalau nak kenakan ni antara orang yang patut dikenakan. Kalau nak kenakan. Tetapi kalau bersalah, kita bersalah. Kalau tak bersalah, tak bersalah. So benda itu ditarik balik. Tapi yang ini kita tak dengar pula orang PN bising kan. Oh, kenapa kejam kerajaan ini? Tarik balik apa orang kata rayuan tersebut. Tak ada. Dengan Ustaz Wan G sekalipun dia dapati bersalah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Okey, hari ni aku nak bawa isu pasal mahkamah. Betul ke mahkamah kita ni dah ada campur tangan dengan orang-orang politik? Betul ke mahkamah kita hari ni ada campur tangan oleh Anwar Ibrahim dan juga pimpinan-pimpinan di dalam negara kita? Berlaku ataupun tak? Ada campur tangan ataupun tak? Kalau ada campur tangan, beberapa orang ahli-ahli parlimen pembangkang dan juga beberapa orang kerusi-kerusi yang dicabar kemenangan mereka tu, kalau mahkamah tu dipegang oleh kerajaan hari ni, of course lah, takkan menguntungkan ahli-ahli parlimen pembangkang. Kami ni, kalau ni betul-betul mahkamah tu kami pegang, kami takkan bagi peluang kepada pembangkang. Tapi apa yang berlaku hari ni, geng? Apa yang berlaku, apa yang berlaku, geng? Apa yang berlaku? Perikatan Nasional kekal di Gua Musang. Mahkamah tolak rayuan petisyen Barisan Nasional. Sekali lagi aku ulang, Perikatan Nasional kekal di Gua Musang. Kerusi ahli parlimen Gua Musang masih kekal dimiliki oleh Perikatan Nasional. Mahkamah tolak rayuan petisyen Barisan Nasional. Maksud dia, mahkamah tolak rayuan kemenangan Perikatan Nasional oleh Barisan Nasional. Dan yang kedua, pendakwaan tarik balik rayuan pembebasan Syafi'i. Maksudnya, Syafi'i Abdullah kalau tak silap aku, peguam kepada Najib Razak. Kan dia ada terima dana duit daripada Najib Razak. Katanya duit segalanya pengurusan peguam sebagai peguam peribadi terhadap Najib. So Najib ada bagi duit kepada dia 6 juta ringgit. Jadi adalah orang buat laporan apa semua. So jadi mahkamah pun buatlah proses pendakwaan apa semua dengan LHDN lah apa semua. So pendakwaan tarik balik rayuan pembebasan Syafi'i. Maksudnya orang yang mendakwa Syafi'i ni, dia tarik balik pembebasan Syafi'i ni. Faham tak? So untuk keterangan lanjut, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni dan kita boleh nilai ya. Kan? Memang aku berani sahkan kerajaan hari ni tak ada campur tangan. Kalau betul-betul ada campur tangan, Allahu Akbar. Kerusi hadi awang Parlimen Marang yang berlaku, wallahi undipah nah RM100. Wallahi undipah nah RM100. Of course, kalau kami pegang betul-betul mahkamah tu, kami akan gugurkan kerusi hadi awang. Dan kami akan manipulate supaya Hadi Awang kalah pula untuk pilihan raya yang akan datang. Tapi kami tak buat. Anwar Ibrahim tak campur tangan. Anwar Ibrahim tak buat seperti mana yang hampa buat. Sebab tu orang kata, walaupun serban atas kepala, tapi acah-acah halim. Padahal munafik. Lepas tu dia kata kita pula munafik. Padahal dia yang munafik, lepas tu dia kata kita munafik. Sedaklah sikit diri tu munafik hampa tu ya. Jelas, nampak. Jadi jom kita dengar pasal dua kes mahkamah ni oleh Iswadi Moni. Dia akan jelaskan sama ada kerajaan campur tangan ataupun kerajaan tak campur tangan. Jom sama-sama kita dengar. Okey. Baik. Terkini PN kekal di Gua Musang. Mahkamah tolak rayuan petisyen Barisan Nasional. Muhammad Azizi Abdul Naim dari PN kekal sebagai ahli parlimen Gua Musang susulan keputusan Mahkamah Persekutuan menolak rayuan petisyen pilihan raya oleh BN. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Presiden Abang Iskandar Abang Hashim sebulat suara menolak rayuan Muhammad Azmi Mahmud. Hakim lain yang bersidang adalah Rozariah Bujang dan juga Abdul Bakar Jaiz. Pada 5 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Baru menolak petisyen pilihan raya BN untuk Gua Musang berikutan pemecatan pasukan Peguam Azmi. Dilaporkan bahawa Azmi memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan bagi kerusi Parlimen Gua Musang dan menewaskan Teguh Razali dengan majoriti 1,800
26 unit. Bagi saya Gua Musang ni dia tak adalah perkara yang signifikan berlaku di Gua Musang kerana dia tidak ada satu satu kesalahan pilihan raya yang terlalu obvious sebenarnya berbanding dengan katakanlah Kuala Terengganu atau berbanding dengan Kemaman tempoh hari di mana memang terdapat bukti bahawa sogokan itu diberikan kepada pengundi pada waktu itu. Jadi dalam masa yang sama sebenarnya benda ini membuktikan bahawa mahkamah kita telus. Kalau mahkamah kita tak telus, dah lama dah semua ni kita akan jatuhkan. Petition-petition ni kita terima. Dan nak membuktikan mahkamah ni telus juga tuan-tuan, tak ada campur tangan daripada sesiapa pun, ni kita kenyataan. Ni adalah Muhammad Syafiee, Peguam Najib dan sebagainya. Pendakwaan tarik balik rayuan pembebasan Syafiee. Pembebasan Peguam Veteran Muhammad Syafiee Abdullah dalam kes penggubalan wang haram 9.5 juta kekal. Ia susulan keputusan pendakwaan untuk menarik balik rayuan mereka untuk membatalkan pembebasan Syafiee dalam kes melibatkan wang yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Firma guaman Peguam Syafiee Negara mengesahkan penarikan balik rayuan pihak pendakwaan di Mahkamah Rayuan. Sukacita dimaklumkan, pihak pendakwa raya telah memfailkan notis pemberhentian rayuan yang difailkan kepada Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Keputusan Peguam Negara bukan sahaja menggunakan budi bicara tanpa rasa takut atau pilih kasih, tetapi menyokong sifat boleh dicabar keputusan Mahkamah Tinggi di mana hakim terpelajar mendapati dalam kedua-dua fakta dan undang-undang tidak ada unsur kesalahan predikat iaitu aktiviti menyalahi undang-undang untuk menimbulkan pertuduhan penggubalan wang haram, dengan itu membebaskan dengan semua pentuduhan tanpa dipanggil membela diri. Baik, kalau kita tengok dekat apa maksud dia? Okay, ada benda yang kata tak faham ni, apa maksudnya? Dia macam ni. Hari itu, Muhammad Syafiee ni, Peguam Najib ini dituduh di bawah penggubalan wang haram sewaktu Mahathir memerintah 9.5 juta ringgit. Kemudian setelah perbicaraan berlaku, after some time, Mahkamah Tinggi mendapati bahawa dia tidak ada prima facie. Kes ini tidak ada prima facie, jadi tidak dipanggil untuk membela diri. So, Peguam Negara, pendakwa raya membuat rayuan. Biasalah, setiap kali kalau kalah, sama ada pendakwa raya ataupun yang dituduh, dia ada 2 kali peluang untuk merayu. So, dalam kes ini, pendakwa raya kalah. So, bila pendakwa raya kalah, dia merayu. So, dalam rayuan tersebut, merayu untuk maksudnya pembebasan itu tidak diterima dan perbicaraan itu diteruskan dalam peringkat pembelaan. Maksudnya kena panggil bela diri. Tetapi tak sampai pun peringkat untuk nak merayu, pendakwa raya tarik balik. Tak jadi untuk merayu tersebut. So, rayuan itu tidak diadakan. Maksudnya, Peguam Negara tidak menarik rayuan tersebut. Jadi, maksudnya tidak meneruskan rayuan tersebut. So, bila rayuan itu tidak diteruskan, erti katanya apa tuan-tuan? Bila rayuan itu tidak diteruskan, erti kata dia tetap kekal tidak bersalah. Tetap kekal tidak bersalah. So, dekat sini tidak timbul persoalan sebenarnya sama ada hakim ataupun mahkamah rayuan ataupun Peguam Negara itu mendapat mendapat arahan ataupun ada campur tangan daripada kerajaan. Ini Syafiee, Peguam Najib. Sepatutnya kalau nak kenakan ni antara orang yang patut dikenakan. Kalau nak kenakan. Tetapi kalau bersalah, kita bersalah. Kalau tak bersalah, tak bersalah. So, benda itu ditarik balik. Tapi yang ini kita tak dengar pula orang PN bising kan. Oh, kenapa kejam kerajaan ini? Tarik balik rayuan tersebut. Tak ada. Sebab ini kena pada dia orang. Jadi poinnya adalah mahkamah sebenarnya sekarang ini sudah bebas. Tidak ada campur tangan daripada sesiapa termasuk PMX. Kalau mahkamah atau Peguam Negara merasakan ada kes, dia akan teruskan. Kalau rasa tak ada kes, tak diteruskan. Even Ustaz Wan G sekalipun dia dapati bersalah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Perbicaraan itu without fear of favour. Tanpa ada rasa takut atau pilih kasih. Sekarang ini sedang berlaku. Jadi kita nak risau apa dalam keadaan negara kita sekarang ini? Itu antara yang berlaku secara politically, secara umumnya. Baik. Okey, geng. Alhamdulillah. Okey. Kalau hampa tanya aku, alhamdulillah kerajaan tak campur tangan. Kita nampak jelas-jelas sangat. Kalau tak Muhyiddin Yassin hari tu pun kita takkan bebaskan. Sebab kes Muhyiddin Yassin sangat-sangat jelas, babe. Jelas gila punya. Ada transaksi duit masuk ke dalam akaun Parti Bersatu. Ada duit disebabkan Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri, dia bagi kepada satu syarikat ni, dia kecualikan cukai kepada syarikat ni.
So syarikat ni dia tak perlu bayar cukai kepada Kementerian Kewangan ataupun LHDN. So secara tiba-tiba syarikat yang dikecualikan cukai itu mai masuk duit ke dalam akaun parti bersatu, babe. Jadi atas tujuan apa dia buat masuk duit, babe? Bang apa fikir macam tu? Atas tujuan apa syarikat tersebut masukkan duit ke dalam akaun parti bersatu? Bayangkan parti bersatu baru duduk berapa tahun saja duduk di dalam kerajaan menjadi kerajaan 2018, 2019, 2020, 2021 audit, kan, dalam masa beberapa bulan, beberapa tahun, 2 ke 3 tahun dah ada lebih 300 juta ringgit. Sebab itulah akaun parti bersatu dibekukan. Lepas tu dapat DAA pula, dilepaskan dan dibebaskan oleh mahkamah. Kalau ikutkan tak adil, babe. Tak adil sebab ada bukti, ada transaksi, ada fakta-fakta kes. Tapi disebabkan pertimbangan mahkamah, bagi DAA, dilepaskan dan dibebaskan. Itu ni kerajaan hari ni. Kalau kena kat aku sebagai Perdana Menteri, tobat aku tak bagi ya. Tapi itulah kan kepimpinan kepala tu, insya-Allah bila dia betul, dia amanah tabligh Fatimah, dia berjanji dia tak akan menzalimi orang, insya-Allah tak akan berlaku yang di bawah ni. Sebab itulah satu lagi penjawat awam yang duk makan rasuah selama ni, depa tak suka dengan kerajaan hari ni. Depa tak suka dengan kerajaan hari ni. Hakikat, geng. Hakikat. Sebab apa? Tak boleh makan duit tepi. Segalanya pengurusan duit melalui agensi-agensi kerajaan wajib diaudit. Dan setiap audit tu akan diserahkan kepada SPRM. SPRM akan siasat berlaku ataupun tidak berlaku. Sebab tu mereka tak suka. Sebab sekarang ni anda kata hang kantoi rasuah, hang memang teruk. Anwar Ibrahim ada buat wawancara baru ni. Persoalan yang ditanyakan kepada Anwar Ibrahim, kalau dekat beberapa buah negara, kalau berlakunya rasuah, dia akan dihukum mati. Tapi kenapa Anwar Ibrahim tak bertegas seperti itu? Lepas tu Anwar Ibrahim cakap, reform boleh buat. Memang kita boleh buat reform. Tapi jangan buat reform secara mengejut. Sebab dia akan menyeksakan. Dia akan jadi satu kebencian atas reform yang secara mengejut. So, kena buat reform secara sikit demi sikit. Dan perlu bagi peringatan dan perlu bagi ingatan kepada rakyat. Barulah rakyat akan berusaha menjauhi perkara-perkara yang tak baik ini. Jadi, itulah kan. Kalau betul-betul ya nak buat apa, berapa ramai penjawat awam kena buang kerja. Mana ketua-ketua pengarah-pengarah tak kira agensi daripada kementerian-kementerian apa-apa. Aku tahu. Ada beberapa orang yang aku kenal dah kantoi sekarang disebabkan budi bicara kerajaan hari ni dipindahkan kepada tempat lain. Kepada contoh macam daripada apa-apa institut apa ni, dia macam dia dipindah kepada institut lain. Jadi itulah kan. Itu cerita pasal penjawat awam. Ini cerita pasal pimpinan-pimpinan musuh-musuh kepada kerajaan hari ni. Kalau nak campur tangan senang sangat. So kita mengharapkan konsisten dan kita mengharapkan kerajaan tak perlu nak campur tangan. Dan peguam negara pun dah baru dilantik dan di atas persetujuan dan kelayakan tu yang di-Pertuan Agong bersetuju. So, dapatlah peguam negara baru. Dan sekarang ni Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM di bawah lantikan Muhyiddin Yassin sampai hari ni masih menjadi Ketua Pengarah. So, apa yang akan berlaku? Wallahualam, kita tunggu. Muhyiddin Yassin, 4 kes dah terlepas dan ada lagi 3 kes berkaitan 200 juta lebih. Dan hadiah wang. Tengok kerusi hadiah wang. Selamat dia. Selamat. Hanya yang ada macam ahli parlimen Kuala Terengganu digugurkan dan dah buat pilihan raya. So, waktu PRN, pilihan raya kecil dia masukkan sekali dengan pilihan raya negeri dan pilihan raya Ayam Kemaman baru je habis. Tapi itu lah. Rakyat langsung dia tak rasa rasuah tu lebih jijik daripada dadah. Kan? Angkara rasuah, dadah bertebaran, geng. Angkara rasuah, di mana-mana pun ada dadah.
kehancuran demi kehancuran akan mendekati, tak kira satu keluarga, satu kaum ataupun satu agensi, satu parti, satu agensi, sehinggalah satu kerajaan akan hancur dan satu negara dan rakyat akan hancur. So, wajib hapuskan rasuah. So, inilah sedikit perkongsian aku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.